Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila masyayikhina syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya menjawab salam yang sedang mengikuti live kita pada malam ini dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadanil Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillah wa ifdalih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa ba'd. Alhamdulillah, kita sambung lagi pada malam ini dalam membaca kitab ataupun buku 40 hadis penawar hati yang kita mulakan pada kelas yang pertama minggu lepas, dan hari ini insya-Allah kita teruskan dengan kelas yang kedua, dan insya-Allah akan kita masuk pada hadis yang pertama. Sebelum tu kita akan tengok baki pada mukadimah. Yang kita gunakan adalah kitab 40 hadis penawar hati yang disusun oleh Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, hafizahullah taala. Baik, dan pihak klinik Quba Center ada hamba Allah yang menginfakkan sebanyak 15 buah kitab, 15 buah kitab. Jadi pada siapa yang berhajat kepada kitab, bolehlah WhatsApp di nombor telefon admin yang ada di dalam komen itu, untuk siapa yang perlukan kitab. Kitab ini diinfak oleh seorang hamba Allah yang moga Allah Subhanahu Wa Taala murahkan rezeki beliau dan beri keberkatan kepada rezeki beliau. Dan dia telah jadi 15 buah kitab lah. Siapa yang nak, yang perlukan kitab, yang berhajat kepada kitab, boleh WhatsApp nama dan alamat untuk pihak Quba Center untuk postkan kitab ini kepada tuan-tuan dan puan-puan yang berhajat. Baik.
kita teruskan pada malam ini melihat mukadimah yang sebahagian mukadimah yang belum kita selesaikan lagi pada minggu lepas, mana kita tengok pada akhir mukadimah ini penyusun ini Syekh Ahmad Fahmi Zamzam hafizahullah taala menyebut nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Marilah kita mendengar nasihat baginda sallallahu alaihi wasallam yang timbul dari perasaan yang sangat cinta kepada kita. Jadi tujuan pembacaan kitab hadis ini adalah untuk menyebarkan ataupun mewar-warkan ataupun meneruskan apa yang Nabi SAW telah sampaikan kepada kita. Yang mana Nabi SAW ni seorang Nabi dan Rasul, seorang insan yang sungguh kasih kepada umatnya, sungguh cintakan kepada umat dia. Jadi Nabi SAW tinggalkan kepada kita suatu maknanya meninggalkan kepada kita hadis-hadis yang merupakan pesanan-pesanan untuk kita menjadikannya sebagai panduan kehidupan untuk kita selamat di kehidupan di akhirat dan kehidupan di dunia dan di akhirat. Itu. Kemudian disebutkan di mana tidak ada satu jalan daripada jalan kebaikan kecuali baginda telah menunjukkannya kepada kita. Nabi ini kan, jalan kebaikan semua Nabi dah tunjukkan kepada kita, dan tidak ada satu jalan daripada jalan kejahatan kecuali baginda SAW telah melarang kita daripada mendekatinya. Kerana apa? Kerana Nabi kasihkan kita. Nabi SAW kalau kita tengok di dalam perjalanan sirah Nabi SAW, dakwahnya itu adalah dakwah mahabbah. Dakwah yang dengan penuh kasih, walaupun diperlakukan secara kasar oleh orang yang didakwahkannya itu, tetapi Nabi SAW kerana dakwah ini atas dasar mahabbah ataupun kasih sayang kepada umat. Kita tengok apa yang berlaku di Taif, di bumi Taif. Nabi SAW dilontar, dibaling batu, dibaling najis dan sebagainya sehingga berdarah anggota badan dia, sehingga memenuhi darah tu memenuhi sepatu ataupun kasut Nabi SAW kan, di bumi Taif. Tapi apa yang jadi apabila malaikat Jibril datang berjumpa dengan Nabi menyampaikan suatu pesanan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk dihancurkan penduduk bumi Taif, tapi Nabi SAW kata apa? Nabi SAW mendoakan ataupun mendoakan penduduk Taif. Mereka tak tahu kan, moga-moga ada di kalangan generasi mereka ni orang yang beriman. Itu mahabbah ataupun kasih sayang Nabi SAW. Walau bukan soal diri dia, tetapi soal dakwah itu merupakan amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW terus sampaikan. Tak cukup dengan tu lagi. Bila Nabi pulang ke Mekah, Nabi pulang ke Madinah, kan, bila penduduk Taif yang datang kepada Nabi di Madinah, kan, bagaimana boleh rujuk dia dalam sirah. Contohnya Abu Yalail datang kepada Nabi. Abu Yalail ni di bumi Taif, dia yang mengupah budak-budak untuk baling Nabi batu. Tapi masa berlalu, dia sendiri datang untuk menyatakan keislaman dia di Madinah. Dan apa yang Nabi buat? Nabi layan rombongan-rombongan Taif sehingga menyiapkan kemah kepada mereka. Duduk sampai seminggu, 2 minggu, diajarkan hukum hakam, diajarkan Al-Quran kepada mereka, diperintahkan kepada sahabat-sahabat yang lama untuk serve mereka ni, untuk layan mereka seperti keluarga, sambil mengajarkan kepada mereka agama Islam, sehingga mereka berpuas hati sampailah mereka pulang balik ke Taif. Itu Nabi SAW. Kalau kita orang biasa,
dah orang buat jahat kepada kita, dah tentu dah kita akan rasa dendam itu. Tetapi Nabi SAW, dakwah Nabi ini penuh dengan kasih sayang rahmat kepada umat, kan, kepada umat. Jadi Nabi tinggalkan kepada kita hadis-hadis, kan, maka kita mengambil pengajaran daripada hadis-hadis yang telah Nabi SAW wariskan daripada generasi kepada generasi. Maka marilah kita mendengar amanah Nabi ni, amanah baginda ni, supaya kita dihimpunkan pada hari kiamat nanti bersama-sama dalam barisan umatnya yang setia kepadanya dan mendapatkan syafaatnya yang besar, kerana kita tahu menghargai nasihat dan pengajaran yang telah baginda SAW berikan. Kemudian dalam mukadimah ini disebut mudah-mudahan 40 hadis yang dihimpunkan dalam buku ini menjadi penawar kepada hati kita, terutama untuk hati penyusun ni, tawaduk penyusun ni. Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, yang dhaif ini dia kata yang mana hatinya sentiasa memerlukan. Hati kita pun lebih lagi lah, lebih lagi mereka merupakan ulama, kan. Hati kita sebagai orang awam ni lebih lagi lah. Kita perlukan, kita berhajat kepada penawar yang berkekalan dan rawatan yang berterusan daripada masa ke semasa. Amin. Ini disebut lagi, semoga buku ini bermanfaat bagi kita semua dalam menghadapi apa yang kita nak hadapi nanti. Di hari akhirat nanti, kita akan menghadapi satu hari yang disebutkan di dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Apa hari tersebut? Hari itu sudah tidak berguna lagi harta benda dan anak-anak. Anak-anak, harta benda dah tak guna dah. Harta dah kita tahu dah, kan. Di kubur, masuk kubur pun dah kita tak guna dah. Harta benda dan anak-anak, kan, tidak berguna lagi pada hari kiamat. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Pada hari tersebut saudara-saudara yang kenal kita lari daripada kita, kan. Wa ummihi wa abihi, mak dengan ayah pun lari. Kenapa? Pada hari tersebut nafsi-nafsi semua memerlukan ataupun berhajat dengan amalan-amalan kebaikan yang dikerjakan di dunia ni. Jadi kalau kita jumpa di hari akhirat, mungkin orang memerlukan amal daripada kita, pahala daripada kita, sedangkan ketika itu kita memerlukan. Itu yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, melainkan orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala nanti dalam keadaan hati yang sejahtera. Ini hati yang kita bincangkan, ataupun buku ini dinamakan dengan penawar bagi hati. Penawar bagi hati. Kita nak jaga hati yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita, dan kita nak menghadap membawa hati yang sejahtera. Baik. Kita masuk pada malam ini hadis yang pertama. Hadis yang pertama diberi tajuk 4 pertanyaan yang mesti dijawab. 4 pertanyaan yang mesti dijawab. Wa bisanadil al-muttasil ila al-Imam at-Tirmizi rahimahullahu taala, wa bihi qala an Abi Barzah an-Nadlah bin Ubaid al-Aslami radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala 'an 'umrihi fima afnah wa 'an ma 'ilmihi fima 'amila fihi wa 'an malihi min ayna iktasabah wa fima anfaqah wa 'an jismihi fima ablah. Rawahu Tirmizi wa qala hadithun hasan sahih. Baik. Satu hadis yang diriwayatkan oleh salah seorang daripada sahabat Nabi, Abi Barzah, Nadlah
Abi Barzah ni kunyah dia. Nama dia Nadlah bin Ubaid Al-Aslami radhiyallahu anhu. Qala, diriwayatkan daripada Nabi SAW, apa kata Nabi? La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Kita dengar hadis ni. Apa yang Nabi pesan kepada kita? 4 pertanyaan. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Tidak berganjak 2 kaki anak Adam, kan, di hari akhirat nanti, kan, tidak berganjak 2 kaki hamba kita lah nanti di hari kiamat nanti, hatta yus'ala, sehingga kan terlebih dahulu ia akan ditanya tentang apa. Akan ditanya nanti an umrihi fima afnah, tentang umur kita, tentang umurnya, untuk apa dihabiskan umur nanti. Umurnya. Tentang umur. Yang pertama, soalan yang pertama nanti akan ditanya tentang umur kita nanti, ke mana umur itu dihabiskan. Ke mana umur kita dihabiskan. Nabi SAW di dalam sebuah hadis, Nabi kata, a'maru ummati baina 60 ila 70. Umur umat aku, Nabi kata, di antara 60 ke 70. 60 ke 70. Itu umur umat aku. Jadi kita boleh muhasabah diri kita. Allah Subhanahu wa taala bekalkan kepada kita kehidupan ini umur ini, kat mana kita gunakan umur yang Allah Subhanahu wa taala bekalkan kepada kita. Khairun nas, Nabi sebut lagi, khairun nas, sebaik-baik manusia, man tala umruhu, siapa yang panjang umur dia, wa hasuna amaluhu, panjang umur dan baik amal buatnya. Itu umur kita ni kita perlu gunakan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Umur kita ni perlu ada matlamat. Ke mana kita nak gunakan umur ni? Umur kita dengan waktu tidurnya, kemudian di dalam urusan kerja ni, Jadi macam contoh kita bekerja, contohnya kita bekerja daripada umur 25 sampai ke 55 ataupun 60. Maknanya kadang tu kan orang tak sempat dengan kesibukan kerja tersebut, kan menyebabkan bahagian agama ini terabai. Kan? Mau taknya kan, kalau orang tu pergi bekerja daripada pukul 8, balik rumah dah pukul 10 mungkin. Mana ada masa untuk dia dalami ilmu agama. Kan, antara maghrib dengan isyak. Kadang tu tak sempat. Jadi rutin kehidupan itu berlarutan. Kan, sampai kepada pencen. Ketika tu umur kita dah 55, kudrat kita dah kurang. Kan, barulah kita fikirkan tentang agama ini, tentang nak mengaji, dan baru kita bertatih-tatih untuk belajar tajwid. Dan tak salah, tetapi sepatutnya di dalam waktu kita bekerja tersebut kita curi masa untuk apa? Untuk umur kita ni tidak mengabaikan ilmu agama dan amalan agama. Kita carilah masa untuk kita isi, kan? Tak salah kita bekerja. Kerja tu kalau kita niat untuk mencari nafkah untuk keluarga, maka dia menjadi satu ketaatan, menjadi satu amalan yang Allah Subhanahu wa taala redha. Yang salahnya adalah kita lupa langsung tentang apa? Tentang bahagian sisi agama, yakni dari segi ilmu. Kerana di dalam kehidupan kita ni perlu menuntut ilmu untuk kita amal.
Kan? Nanti disebut kita akan ditanya tentang ilmu juga. Kan? Itu umur kita ni. Kita kena tahu umur kita ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebiasaannya. Umur anak muda ni dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu berada di dalam keadaan kita sebut sebagai kemuncak. Banyak pahala. Kerana apa? Kerana anak muda ni rintangan nafsu dan sebagainya kuat. Dalam masa yang sama tubuh badan dia kuat. Ketika tu ujian dia untuk beramal, untuk menjadi seorang pemuda yang taat kepada Allah itu cukup kuat. Tapi kalau dia dapat ataupun berjaya mengharungi zaman muda dia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala seperti mencari ilmu, menuntut ilmu, menjadi seorang yang kerap ulang-alik ke masjid, berkhidmat kepada agama dan sebagainya, itu satu ilmu, satu umur muda yang cukup berkualiti. Cukup, bukan kita katakan orang tua ni tak, tapi makna dia rintangan dia tu. Rintangan orang tua ni dia dah tentu dia ada masa. Kan? Ketika kita bersara kita ada masa. Jadi ke mana lagi? Tentulah kita mencari jalan agama untuk apa? Untuk kehidupan kita yang berbaki. Maka kita kena sedar di dalam kehidupan kita ini, yang pertama yang akan ditanya, dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah tentang umur. Kat mana kita manfaatkan umur kita. Kemudian akan ditanya lagi yang soalan yang kedua yang akan ditanya nanti, an ilmihi fima amila fih. An ilmihi fima amila fih. Tentang ilmunya. Ilmu hamba tadi fima amila fih. Kan? Untuk apa ia melakukannya. Ada ilmu, ke mana ilmu itu digunakan. Ilmu tu. Kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW ajarkan kepada kita untuk kita minta setiap hari. Kalau boleh. Kita semua ada yang dah hafal dah doa ni. Apa yang kita minta? Doa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari Allah kurniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Kita minta 3 benda tu. Yang pertama, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, aku minta kepada engkau ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ni apa? Imam Ibn Athaillah Sekandari rahimahullahu ta'ala menyebut, khairu ilmin ma kanatil khasyah ma'ahu. Sebaik-baik ilmu yang berserta bersamanya membawa kita kepada takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebaik-baik ilmu. Dan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membawa kita untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan para ulama disebutkan di dalam Al-Quran, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya sahaja yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah para ulama. Yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia ilmu, dan dengan ilmu tersebut jadi takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ilmu. Itu ilmu. Maka Nabi SAW pun sarankan kepada kita, bila kita bangun setiap hari, kan, ughdu, bangun setiap pagi, berpagi-pagi kita fikirkan untuk jadi yang pertama orang yang mengajar, alim. Untuk orang yang mengajar. Kalau tak mampu jadi orang yang mengajar, jadi orang yang belajar. Jadi orang yang belajar. Kalau tak mampu jadi orang yang belajar, jadi orang yang mendengar. Suka kepada majlis-majlis ilmu, suka kepada kuliah-kuliah, pengajian-pengajian. Mustami', jadi orang yang suka dengar. Jadi orang yang belajar tu mesti bersungguh-sungguh, orang yang betul-betul nak belajar ilmu agama.
Kalau tak boleh jadi itu pun, boleh jadi orang yang suka mendengar ilmu. Kemudian kalau tak boleh jadi mustami' yang mendengar tadi, jadi orang yang keempat yang suka kepada orang yang suka majlis ilmu. Itu yang keempat. Dan jangan jadi orang yang kelima. Apa orang yang kelima? Orang yang membenci orang-orang yang belajar ilmu dan orang-orang yang mengajar ilmu. Kita jangan jadi orang yang benci, wala'iyyazubillah, dengan ilmu. Jadi kita minta kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Kita minta, ya Allah, bagi kepada aku ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membawa kepada kita untuk beramal, beramal. Kemudian dalam doa lain yang Nabi anjurkan untuk kita berdoa, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Kita minta kepada Allah, ya Allah, jauhkan aku daripada ilmu yang tak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha', daripada hati, minta berlindung daripada hati yang tak khusyuk. Ilmu yang kalau tak bawa kepada hati yang khusyuk, iaitu ilmu yang tidak bermanfaat. Kita minta kepada Allah, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Jauhkan aku daripada ilmu yang tak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha', dan daripada hati yang tak khusyuk. Kan? Wa min nafsin la tashba', dan daripada nafsu yang tak pernah rasa cukup. Tak pernah rasa cukup. Wa min da'watin la yustajabu laha, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tak dijauhkan daripada doa-doa kita yang tidak dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu dua doa yang seelok-eloknya kita cari dan kita hafal dan kita amalkan setiap hari. Yang pertama tadi, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Kita minta kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, ya Allah, bagi aku ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Amalan yang diterima. Dan seorang mukmin ini dalam hadis ada menyebutkan lan yashba'al mu'min min khairin yasma'ahu hatta yakuna muntahahul jannah. Kita kena tahu setiap hari kita menuntut ilmu ataupun kita suka kepada pengajian-pengajian ilmu ni. Kenapa? Kita suka dengan orang ceramah dan kita perlukan kepada mendengar tazkirah, ceramah, pengajian kitab ni. Kerana apa? Kerana seorang mukmin ini dia tak puas mendengar kebaikan. Dia nak dengar lagi apa kebaikan yang perlu dilakukan. Kan? Min khairin yasma'uhu, ni ulama sebut ilmu. Kan? Dia tak puas nak dengar apa kebaikan yang perlu dilakukan. Apa sisi-sisi ilmu ataupun amalan yang perlu dilakukan. Sehinggakan bila? Sehinggakan muntahahul jannah. Penghujung dia apa? Penghujung dia adalah syurga. Sehingga dia masuk syurga. Jadi dia akan tak puas, dia akan terus menerus suka dengarkan kebaikan, sukakan ilmu. Dan ilmu inilah kita akan ditanya. Yang kedua tadi, wa an ilmihi fi ma amila fi, tentang ilmu kita ni ke mana kita amalkan. Imam Nawawi sebut ilmu yang kita belajar ni, yang tentang sunat, perkara-perkara sunat ini, alal aqal ataupun sekurang-kurangnya kita lakukan dalam kehidupan kita sekali. Sekurang-kurang, jangan pilih yang kurang tu. Jadi sekurang-kurang. Sekurang-kurang agar kita tidak ditanya nanti ilmu kita belajar itu kita tak amal. Contoh, kita ada mendengar tentang apa? Tentang solat sunat duha. Itu sunat, kan? Jangan dalam kehidupan kita sekali pun tak pernah tunaikan solat sunat duha.
Sunat duha. Jadi hak ilmu ni perlu diamalkan. Perkara-perkara sunat ini. Contoh di dalam kita tahu tentang kebaikan solat sunat tasbih. Jangan dalam kehidupan kita tak ada sekali pun kita buat solat sunat tasbih. Sekurang-kurang sekali seumur hidup. Untuk perkara-perkara sunat ini. Agar kita tidak ditanya nanti. Kita tak ditanya hak. Jadi ilmu yang kita dapat. Ini perkara sunat lah. Perkara sunat. Ada pun perkara wajib. Dah tentu kita perlu lakukan. Itu tentang apa? Tentang ilmu. Tentang ilmu. Jadi tentang ilmu ni ilmu yang membawa kita untuk beramal. Dalam Al-Quran pun banyak disebut ya ayyuhallazina amanu wa amilu. Dikaitkan orang beriman dengan apa? Dengan amal. Dengan beramal. Dan amalan, bila kita dah tahu kita beramal, amalan kita tu pun kan, amalan kita tu akan dihisap. Amalan kita itu akan dihisap. Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikam dia menyebutkan apa? Amal kita ni al-a'malu suwarun qa'imah. Amal yang kita lakukan ini seperti gambar. Wa arwahuha wujudu sirri ikhlasi fiha. Roh bagi gambar itu adalah ikhlas. Roh bagi amal ini adalah ikhlas. Roh bagi amal itu adalah ikhlas. Buat amal ini perlu ada di dalamnya keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini cabaran bagi kita. Dahlah. Ini untuk kita muhasabah bersama. Dahlah umur kita itu kan amal kita sedikit. Dan amal yang sedikit itu dihisap lagi. Dihisap. Yang mana kita buat ikhlas, yang mana kita buat tak ikhlas. Jadi kita perlu ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Kalau kita lakukan amalan, contoh kita terdedah dengan tiga sifat yang tidak baik ataupun sifat yang mazmumah. Yang pertama, bila kita buat amalan, kita suka orang tengok amal kita, amal baik. Itu nama dia riak. Buat tunjuk kat orang. Kan? Buat kebaikan untuk diperhatikan orang. Itu riak. Kalau kita selamat daripada riak pun, kalau kita katalah kita selamat daripada riak, dia ada cabaran yang lain. Yang kedua adalah sum'ah. Apa maksud sum'ah? Sum'ah ni suka kita perdengarkan kebaikan-kebaikan kita kepada orang. Itu sum'ah. Suka kita perdengarkan amal-amal baik kita kepada orang. Yang pertama tadi riak. Kalau selamat daripada riak, sum'ah. Dan kalau kita selamat daripada sum'ah, kita terdedah dengan kita tak bagi tahu amal kita kepada orang, kita tak suka, kita tak pun tayang amalan kita kepada orang. Dia ada satu lagi halangan dia adalah ujub. Ujub ni apa? Ujub ni merasa diri itu lebih baik daripada orang lain. Dengan amal yang kita lakukan, sesuatu amalan yang kita lakukan tersebut menyebabkan kita merasa kita ini lebih baik daripada orang lain. Itu ujub. Jadi amal kita ini terdedah dengan tiga. Yang pertama riya, yang kedua sum'ah, dan yang ketiga apa? Yang ketiga adalah ujub. Ujub. Jadi kita bimbang. Kalau kita merasakan kita melakukan amal yang banyak, bila di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti, di dalam sebuah hadis ada menyebutkan tentang tiga orang yang bila mana dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertamanya orang yang mengajar, orang yang membaca Al-Quran.
bila dihadapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia mendakwa ke bahawa diri dia orang yang suka mengajar, orang yang suka membaca Al-Quran kepada orang lain. Apa yang dijawab? Kamu tipu, kamu dusta, kamu buat semua ini untuk mendapat perhatian daripada manusia dan untuk mendapat bahagian dunia. Maka diperintahkan kepada malaikat untuk seret hamba ini masuk ke dalam neraka. Wal-'iyazubillah. Itu orang yang menyampaikan ilmu. Kan? Di dalam hadis ada sebut. Yang kedua, orang yang dihadapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi yang pertama, yang tentang orang yang membacakan Al-Quran wa alim ni. Yang kedua, yang pertama tadi, orang yang syahid. Orang yang syahid. Dia kata kepada Allah Subhanahu Wa Taala, aku berperang di jalan Engkau ya Allah dan aku mati syahid. Ya. Apa yang Allah kata? Kamu tipu. Kan? Kamu berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata untuk menunjukkan keberanian engkau ataupun menyatakan kepada orang lain yang bahawa engkau berani. Maka diperintahkan kepada malaikat untuk seret orang yang mendakwa dia mati syahid ini. Dan yang ketiga adalah orang yang suka menginfakkan harta. Menginfakkan harta bila dihadapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, katanya kepada Allah, aku ni orang yang menginfakkan harta aku. Kan, menginfakkan harta aku, bersedekah. Apa yang disebut kepadanya, kamu berdusta. Harta yang kamu infakkan adalah untuk kamu dipandang oleh orang ramai, menyatakan kamu adalah seorang dermawan. Maka diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seret hamba ini masuk ke dalam neraka. Itu wal-'iyazubillah. Itu amalan kita. Akan ditanya kan ke mana ataupun untuk apa kita lakukan amalan tersebut. Jadi amal ini, roh dia adalah ikhlas. Roh itu adalah ikhlas. Perlu disertai dengan keikhlasan semata-mata kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga kita dilorongkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi hamba yang ikhlas. Apa maksud ikhlas? Ikhlas ini tidak kisah orang puji ataupun orang keji. Yang diharapkan adalah pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita harapkan daripada amal kita yang kita lakukan. Tambah-tambah kita berada di dalam suatu zaman yang penuh dengan ujian, yang mana amalan-amalan kita ini bukan sekadar orang sekeliling tahu. Kan? Satu dunia pun boleh tahu amal kita. Maka beruntunglah orang-orang yang banyak menyimpan rahsianya bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Dia menyimpan dengan baik rahsianya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Melakukan satu amalan yang tidak mengharap pujian, apatah lagi kejian daripada orang. Melakukan satu perkara itu dengan niat hanya semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita berpagi-pagi kita minta doa yang saya sebutkan tadi, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Kita minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala amal kita ni diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Syarat amal diterima ni dua. Yang pertama, bertepatan dengan Al-Quran dan Sunnah. Seperti mana di dalam ilmu fiqh ulama-ulama menerangkan syarat sah, kan, syarat sah, batal dan sebagainya, itu bertepatan dengan Al-Quran dan Sunnah amalan kita. Dan yang kedua, amal tersebut ada keikhlasan. Itu syarat untuk amal itu diterima. Itu doa yang kita minta kepada Allah untuk amal kita ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu perkara yang kedua. Yang kedua, ditanya tentang ilmu fima amila fih. Ke mana dia amalkan ilmu tersebut. Dan yang ketiga, ditanya tentang apa? Wa an malihi, tentang hartanya, min aina iktasabah wa fima anfaqah.
Daripada mana kamu dapat harta tersebut dan ke mana kamu infakkan harta tersebut. Akan dihisap, akan diaudit. Daripada mana kita dapat harta tersebut dan ke mana, ke arah mana kita gunakan harta tersebut. Itu doa yang tadi, yang kedua kita minta, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyibah. Kita minta daripada Allah Subhanahu wa taala rezeki yang baik. Rezeki yang baik ini rezeki yang datang daripada sumber yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan secara zatnya itu pun adalah rezeki ataupun yang bersih dan suci. Itu rezeki. Ditanya tentang harta, min aina iktasabah, daripada mana kamu dapat harta tersebut dan ke mana kamu infakkan harta kamu tersebut. Soalan yang ketiga, dan soalan yang terakhir, wa an malihi min aina iktasabah, min aina iktasabah, wa an jismihi fima ablah, dan tentang anggota badan kita, fima ablah, ke arah mana kita binasa ataupun kita gunakan anggota badan yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita ini, kita gunakan untuk apa? Untuk jalan ke masjid, kan? Jalan ke majlis ilmu, untuk telinga kita ni untuk mendengar perkara-perkara yang baik, ataupun mendengar perkara-perkara yang sebaliknya. Mulut kita ni untuk berbicara benda-benda yang baik, atau sebaliknya, wala'iyyazubillah, kan? Akal yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita ni untuk fikirkan benda-benda yang ke arah baik ataupun sebaliknya, itu semua akan ditanya. Akan ditanya, disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan menjadi hujah kepada kita, ke mana kita gunakan. Ke mana kita gunakan. Ada seorang yang soleh, ada seorang ulama, kan, seorang ulama yang mengarang satu matan yang cukup berkat, Al-Imam Abi Syuja', kan, Al-Imam Abi Syuja' rahimahullahu taala. Dia mengarang kitab Matan Ghayah wa Taqrib. Itu matan rujukan dalam mazhab Imam Syafi'i ini. Matan Ghayah wa Taqrib ini suatu matan yang cukup berkat. Itu dikarang oleh Imam Abu Syuja'. Berkatnya tak berkat matan ataupun kitab yang dikarang ini, dia dikhidmat oleh berbagai-bagai ulama. Disyarahkan menjadi kitab Kifayatul Akhyar yang dikarang oleh Taqiyuddin Al-Hisni. Kemudian disyarahkan lagi oleh di dalam oleh Al-Imam Khatib Asy-Syarbini, itu kitab Iqna'. Kemudian dibuat hasyiah oleh Imam Baijuri dan sebagainya. Itu satu kitab yang berkat. Kita nak tengok Imam Abu Syuja' ni, dia ni Allah Subhanahu wa taala panjangkan usia dia, sehingga dalam riwayat kata umur dia ni sehingga 160 tahun. Panjang umur dia. Dan setelah mana dia habiskan hidup dia gunakan ilmu dia 40 tahun untuk mengajar. Kemudian sampai satu tempoh dia berhijrah ke Madinah. Dia pergi ke Madinah dan berkhidmat di Madinah sebagai seorang yang membersihkan Masjid Nabi, meletakkan minyak-minyak di lampu Masjid Nabi. Dia dipanjangkan umur dia sehingga 160 tahun. Dan ketika umur dia tua, mata dia jelas, kan, mata jelas. Kemudian tangan, badan masih kuat, ingatan semua masih kuat. Jadi orang tanya kepada dia, Imam Abi Syuja' ni. Dia meninggal di Madinah dan dimakamkan. Ada riwayat menyebutkan
kubur dia tu dekat dengan Babu Jibril. Dekat dengan Nabi SAW. Bila ditanyakan kepada dia, apa rahsia kamu? Umur kamu tua dalam keadaan tubuh badan kamu masih kuat. Tubuh badan kamu ni masih kuat. Kami tengok mata kamu cerah, telinga kamu dengar dengan baik, akal kamu ingat dengan baik, tubuh badan kuat dengan baik. Apa jawapannya? Dia menyebutkan bahawa anggota badan yang aku jaga ketika usia muda untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, di usia muda aku gunakan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, maka Allah jaga anggota badan ini ketika waktu tua. Ini Al-Imam Abi Syuja', ulama yang ketika mudanya menjaga anggota badan dia ke arah mentaati Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala jaga anggota badannya ketika tua dalam keadaan yang sihat untuk terus dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga umurnya dalam riwayat menyebutkan sehingga 160 tahun. Ini tentang apa? Kita akan ditanya di akhirat nanti an jismihi fima ablah, tentang tubuh badan kita yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, ke arah mana kita manfaatkan tubuh badan yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Kemudian kita tengok sikit apa yang diulas oleh Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Syekh Ahmad Fahmi Zamzam menyebutkan rasanya sulit sekali pertanyaan di atas untuk dijawab. 4 perkara ni susah untuk kita jawab. Namun pada hari itu segala pertanyaan itu mesti dijawab dengan jawapan yang baik dan benar. Tak boleh tipu. Kan? Kita pasti akan berkata benar pada waktu itu. Pada waktu itu pasti kita akan mengaku apa yang kita lakukan di dunia ni. Jikalau mulut cuba berdusta, maka Allah Subhanahu wa taala akan menguncinya dan mempersilakan anggota badan yang lain untuk berbicara. Maka kaki, tangan dan seluruh anggota badan akan berbicara dengan benar untuk mengakui segala apa yang pernah dilakukan semasa waktu di dunia dahulu. Dalil dia apa? Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Yasin yang selalu kita baca, apa yang Allah Subhanahu wa taala sebut? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari nanti, pada hari akhirat nanti, kami akan tutup mulut mereka. Okay. Dan berkata-katalah kepada kami tangan-tangan mereka, dan bersaksi di hadapan kami nanti kaki-kaki mereka terhadap apa yang dahulu telah mereka lakukan. Ini surah Yasin. Kemudian Syekh Ahmad Fahmi Zamzam diulas, disebut apa? Sudahkah kita bermuhasabah? Sudahkah kita bermuhasabah? Muhasabah ni di dalam Sayyidina Umar sebut, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kan, hisaplah diri kamu sebelum kamu dihisap. Kita hisap diri kita di dunia ni, malam kita fikirkan apa yang hari ni kita buat, kan, apa yang kita buat, yang mana kita jatuh dalam kesalahan, maka kita bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala amalan yang kita lakukan sepanjang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kena ada proses muhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Sebelum di akhirat nanti, kalau kita dihisap nanti, tak peluang dah. Kita tak berpeluang untuk melakukan kebaikan. Sebab dah di hari kita berada di dalam alam yang lain, iaitu alam akhirat. Syekh Ahmad Fahmi Zamzam sebut, sudahkah kita bermuhasabah? Sudahkah kita menghitung diri sebelum diperhitungkan di hadapan Allah Ta'ala kelak? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kalau sudah, teruskan dan bersyukurlah. Bersyukurlah. Kalau belum, berbuatlah demikian sebelum
terlambat. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala seperti yang kita lihat di sekeliling kita, ditunjukkan kepada kita orang-orang yang Allah Subhanahu Wa Taala jemput ini tidak kira umur dan tidak kira sakit ke sihat. Sakit Allah Subhanahu Wa Taala panggil, kemudian sihat pun Allah Subhanahu Wa Taala panggil. Yani umur ni, umur yang disebutkan la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila sampai ajal, idza jaa ajaluhum, apabila sampai ajal kamu, la yastakhiruna sa'ah, tidak dilambatkan walaupun sesaat, wala yastaqdimun, dipercepat pun tak. Bila sampai Allah jemput, maka ketika itu kita kena kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Persoalannya bagaimanakah kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita doakan daripada hadis yang kita bacakan ini, kita ambil manfaat tentang apa? Tentang 4 perkara yang akan ditanya nanti, dan kita jadikan dia sebagai suatu benda, satu perkara besar yang kita fikirkan di dalam kehidupan kita, yang mana akan membawa kepada kehidupan ke arah terus mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, terus mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, dan terus berasa dalam keadaan takut dan harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Itu hadis yang pertama pada malam ini. Moga-moga bermanfaat apa yang kita kongsikan pada malam ini, dan moga-moga hadis yang kita baca ni kita mendapat bahagian cahaya daripada apa yang pernah dilafazkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita menumpang keberkatan daripada huraian yang telah disampaikan oleh, ataupun ulasan keterangan yang telah disampaikan oleh penyusun. Moga-moga ada keberkatan yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang sebaliknya itu daripada kelemahan saya sendiri. Wallahu alam. Itu yang disebutkan di dalam komen ini. Siapa yang berhajat boleh message atau WhatsApp kepada admin, dan akan diuruskan penghantaran kitab. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.